Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 2. Kita sambung lagi kepada pengajaran kita yang seterusnya. Wah cikgu, tiba-tiba jadi hitam Oh, tadi dah nak cantik, nampak okey, cun je, kan tiba-tiba dah hitam So, biasa. Biasa. Benda tu kita tukar-tukar, kejap hitam, kejap putih. Alah, tak ada masalah. Takkan benda tu pun nak kecoh, relax lah. Okey. Tengok tangan macam supaya orang tak kenal yang ni saya nak publikkan video ini saja. Okey, kita teruskan ke tajuk kriteria teknologi hijau. Tak nak ambil masa panjang tadi kita dah 26 minit. Ni kalau boleh tak sampai 30 minit lah. Okey. So seterusnya kriteria teknologi hijau. Saya cuba pantas Okey. Kriteria produk teknologi hijau. Apa kriterianya? Bila kita sebut berkaitan dengan produk teknologi hijau, produk yang hebat, yang canggih yang dicipta ini, yang mampu memelihara dan memulihara alam sekitar ini, apa kriteria dia? Apa ciri-ciri dia? Kriteria ni apa ciri-ciri dia? Okey, so apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah penghasilan produk telah melalui proses inovasi teknologi bagi menjaga keharmonian manusia dan persekitaran. Cipta barang itu mestilah boleh menjaga keharmonian manusia dan persekitaran. Korang cipta alat dah canggih. Tak merosakkan alam sekitar, cantik. Tapi boleh menyebabkan pergaduhan antara manusia, pergaduhan antara kaum contohnya. Tak nak. Kita cipta satu benda yang canggih, tak merosakkan alam sekitar dan menjaga keharmonian manusia dan alam sekitar dan persekitaran kita. Itu yang penting. Yang kedua, reka bentuk suatu produk haruslah berdasarkan pengalaman lepas untuk membantu manusia. Kita nak cipta sesuatu, kita kena tengok dulu apa yang dah berlaku yang kita boleh betulkan. Pengalaman lepas kita tengok. Jangan kita tak tengok apa yang lepas, kita main buat aja. Kita kena pandang belakang, kita nilai. Kita nilai balik apa yang dah berlaku, apa yang kita boleh bantu, alat apa yang boleh menyelesaikan apa yang timbul masalah di belakang. Itu yang kita perlu buat. Yang seterusnya, menggalakkan penggunaan sumber bahan yang boleh diperbaharui. Sekarang ni kita banyak menggunakan bahan-bahan yang tak boleh diperbaharui. Bahan mineral, contohnya kita cakap petroleum yang korang guna isi minyak kereta, minyak motor, semua itu. Sampai satu masa, sumber-sumber itu, bahan mineral itu akan habis. Benda itu tidak diperbaharui, akan habis. So, kita nak sekarang ni penciptaan sesuatu yang memang benda itu tak habis. Contohnya kita menggunakan matahari. Matahari takkan habis. Tak habis lah, maksudnya melainkan hari dah kiamat ke apa tu lain cerita lah. Tapi itu adalah sumber yang tak habis. Yang kedua contohnya ombak. Air ombak laut. Pernah tengok satu hari tiba-tiba ombak laut tak ada, kering air laut. Tak ada kan. Benda tu sentiasa ada. Angin juga bertiup. Ada selalu angin yang bertiup. So kita menggunakan sumber-sumber ini Seterusnya, piawaian kualiti produk harus menjadi ukuran penting dari segi penerimaan masyarakat. Penerimaan masyarakat piawaian kualiti produk harus menjadi ukuran penting dari segi penerimaan masyarakat. Kita tak nak sekarang ni kalau kita tengok banyak barang-barang yang dicipta canggih-canggih, tapi kita guna seminggu rosak, buang. Kena beli yang lain. Rosak pula. Tak nak, kita nak kualiti dia. Kualiti dia mestilah yang bagus. So, masyarakat juga rasa macam, wah, sekali beli harganya okey, tapi kualitinya sangat bagus. Benda-benda itu yang kita perlu pentingkan. Mudah digunakan kerana teknologi ini dicipta untuk kegunaan manusia. Benda yang mudah. Kita kena fikir, bukannya orang muda-muda saja nak guna. Mungkin ada golongan-golongan warga emas, golongan-golongan orang tua nak guna. So, kalau benda tu susah, macam mana mereka nak guna? Mereka takkan mampu guna. Nak tekan mana ni cucu? Dia kata nak tekan mana ni? Salah tekan kena renjatan elektrik. Mati orang tua tu. Tak nak. Kita nak suatu benda itu mudah digunakan.
selamat digunakan dan menyediakan persekitaran yang sihat dan lebih baik. Saya dah ulas tadi. Mesti mudah dan juga selamat lah. Jangan nanti tekan-tekan kena renjatan elektrik. Kan? Kipas ni bagus lah tak guna elektrik. Tapi dia menggunakan sistem. Sistem hebat ni. Kan? Menggunakan daripada angin. Angin bertiup kat luar. Kita punya kipas dalam rumah dapat berfungsi. Cantik kan kita kata. Tapi duduk sekejap tercabut. Dia punya kipas terbang kena dahi. Berdarah dahi. Tak nak. Okey, mesti selamat Okey. Kadar pembebasan gas rumah hijau adalah rendah atau sifar. Macam saya bagi tahu gas rumah hijau. Cikgu, rumah tu warna hijau? Jangan, aku dah hajau. Jangan cakap macam itu. Gas rumah hijau adalah gas-gas yang boleh menyebabkan pemanasan bumi, pemanasan global. So kita perlu kurangkan. Penciptaan baru kita mesti dapat mengurangkan gas-gas rumah hijau ini. Okey, seterusnya berupaya mengurangkan paling sikit kemerosotan alam sekitar. Supaya tak berlaku kerosakan. Kalau boleh tak berlaku kerosakan langsung. Tapi kalau berlaku je sikit sangat. Okey, sekarang ni banyak produk-produk cipta banyak merosakkan alam sekitar. Tak nak, kita nak penciptaannya mesti dapat mengurangkan sekecilnya, sesedikitnya kerosakan alam sekitar. Menjimatkan penggunaan tenaga dan sumber bahan api. Penciptaan kita, contohnya ada satu alat ni canggih, memang canggih. TV nampak canggih contohnya kan. Tapi kita punya sekali pakai sebulan bil melambung-lambung sampai beratus-ratus disebabkan satu alat itu. So maksudnya alat itu tidak memberi penjimatan dalam penggunaan. Tak nak, kita nak penjimatan Dan yang terakhir boleh dikitar semula atau melalui amalan 5R. Alat yang dicipta kalau rosak, seeloknya alat itu boleh dikitar semula. Kalau tak boleh kitar semula, kita menggunakan 5R. Apa itu? R, reduce, reuse, recycle, repair dan juga rethink. 5 itu kita dah ajar kan, dah bagi tahu kan. So benda itu perlu di-applykan. Okey, boleh jelas So kriteria ini, ni adalah contoh-contoh. Bila kita tengok dalam laman web kan, cari-cari dalam laman web, saya cuba cari antara contoh. Benda ini masih lagi ada yang dah guna, negara-negara dah guna, tapi ada yang masih lagi belum menggunakannya. Benda ini masih belum meluas lah maksudnya. Tapi ini adalah contoh-contoh penciptaan yang cuba mereka cipta untuk menjadikan ianya sebagai teknologi hijau. Okey. Ini adalah contoh 2 dalam 1, iaitu cermin dan juga tempat menggosok baju. Itu antaranya. Yang ini penciptaan bekas tempat letak lilin. Kalau kita tengok, kalau kita pasang lilin itu lama-lama akan cair dan habis gitu. Cairan dia kita tak boleh buat apa. Tapi dengan menggunakan bekas ini, yang cair itu akan masuk ke dalam bekas ini dan bila penuh dia akan boleh membentuk lilin yang baru. So itu adalah penciptaannya, tak membazir jadi tak membazir. Ini adalah penciptaan juga di mana telefon handset yang cuba dicipta tanpa menggunakan bateri. Kenapa? Bateri memerlukan elektrik untuk dicharge. Dia cuba cari menggunakan air gas air gas Coca-Cola ke Pepsi ke apa air gas, karbonat, air gas tu dimasukkan dan daripada gas itu dapat menukarkan untuk digunakan macam umpama bateri. Penggunaan dia, penciptaan ini adalah 2 dalam 1 juga, iaitu mesin membakar roti digabungkan dengan kopi teapot buat kopi tu. 2 dalam 1. Dan yang seterusnya, ini adalah penciptaan teknologi hijau juga, di mana bateri yang dah habis nak di-charge semula menggunakan angin. Dicipta alat ini bila diletakkan, bila angin bertiup akan memberikan kuasa dan kembali chargekan bateri itu. So itu adalah antara contoh penciptaan penciptaan yang cuba dicipta untuk memajukan teknologi hijau ini. So harap anda nampak segala contoh-contoh ini. Okey, kita teruskan.
Okey, saya tengok sekejap berapa minit dah kita menggunakannya. 9 minit. Okey, kata kunci ketiga hari ini adalah semangat. 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 Okey. So, kita teruskan. Contoh produk teknologi hijau. Okey, contoh ni dalam buku teks menerangkan contoh produk teknologi hijau. Pertama adalah dari segi tenaga. Contoh produk teknologi hijau dari segi tenaga. Dapat mengurangkan penggunaan tenaga bahan api fosil. Bahan api fosil macam bahasa mudah kita macam minyak kereta, minyak motor, semua itulah bahan api fosil. Kita nak kurangkan penggunaan benda-benda itu. Mempromosikan kecekapan guna tenaga. Okey, mempromosikan kecekapan guna tenaga. Apa saya cakap tersasul kecekapan guna tenaga. Supaya cekap kita menggunakan tenaga-tenaga ini. Contohnya penciptaan kereta hybrid, kenderaan elektrik, biodiesel dan juga kenderaan gas asli NGV. NGV ini adalah satu alternatif kepada petrol. Harganya juga lebih murah. Cuma ramai cakap kos maintenance dan kos nak pasangnya memang agak mahal. Kereta hybrid macam yang saya bagi tahu anda, di mana menggunakan dua sistem dalam kereta tersebut, bukannya menggunakan sistem petrol semata-mata, tapi dia dapat menjimatkan penggunaan minyak melalui penggunaan juga elektrik, bateri elektrik dalam tu. Ada dua dalam satu dah. Okey, dan sebagainya lah. Okey, sebagai contoh, ini adalah kereta hybrid dan sebagainya. Ini adalah kereta elektrik. Okey, kereta elektrik charge pun bukan masuk minyak dia masuk charge elektrik juga. Okey, so dua itu contoh. Okey, seterusnya contoh produk teknologi hijau yang kedua adalah dari segi alam sekitar. So, kesan kepada alam sekitar dapat diminimumkan. So, bila kita cipta apa produk yang kita cipta, mestilah memberi kesan minimum macam diberitahu tadi. Contohnya produk biodegradasi dan baja kompos. Biodegradasi ni adalah contohnya benda-benda tu, kalau dulu benda itu tak dapat diuraikan, tapi dengan produk biodegradasi benda itu dapat diuraikan dan diuraikan dan dapat benda itu mereput senang cerita. Contoh plastik kita isi barang plastik Plastik itu sebenarnya tak dapat diuraikan kalau kita tanam sekali dalam tanah kan. Tahun ini kita tanam, 3 tahun lagi kita gali semula, plastik itu masih ada. Dia bukannya jenis bahan yang diuraikan. So, benda itu mencemarkan alam sekitar kita. So, kita mencipta satu benda yang baru. Okey, biodegradasi adalah proses perebutan bahan organik secara semula jadi. Plastik tadi tak mampu nak mereput secara semula jadi. So, kita cipta plastik juga, tapi yang mampu mereput dan diuraikan. Contohnya yang ini. So, ini adalah plastik biodegradable. So, di mana plastik ini kalau kita tanam, kita buang dalam jangka masa yang lama, dia akan mereput dan terurai. Bukannya dia kekal macam itu. So, dia dapat menjaga alam sekitar kita. Yang kedua adalah tadi baja kompos. Baja kompos ni sekolah kita pun ada buat proses baja kompos, di mana baja kompos ini mampu untuk, salah satunya yang sekolah kita buat, untuk membersihkan atau untuk memelihara sungai-sungai yang tercemar. Ini adalah baja kompos. Okey, dia gabungan dengan pelbagai bakteria. Adalah dia punya, saya pun tak pasti sangat apa bahan-bahan dia, tapi dia buat dan benda ini dicampakkan ke sungai yang tercemar, maka sungai itu menunjukkan pemulihan. Kadar pencemaran berkurangan disebabkan penggunaan baja kompos ini. So, itu benda yang perlu kita ciptalah. Okey, seterusnya contoh produk teknologi hijau yang ketiga adalah dari segi ekonomi, keuangan negara. Meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi canggih. Penciptaan benda baru, teknologi hijau juga canggih. Contohnya industri fotovolta. Apa itu industri fotovolta ini? Iaitu di mana kalau korang perasan di bilik guru sekolah kita, korang mesti akan nampak benda ini. Perasan tak?
Benda ini ada di bilik guru sekolah kita, di mana menggunakan cahaya matahari ditukarkan kepada tenaga elektrik. So ini adalah fotovoltaik. Okey. Seterusnya adalah contoh produk teknologi hijau. Okey, yang keempat, jangan mencarut yang seterusnya adalah sosial. Sosial. Okey, kualiti hidup rakyat dapat dipertingkatkan. Kita nak meningkatkan kualiti hidup supaya penciptaan kita ni mampu membantu rakyat-rakyat. Maksudnya meningkatkan kehidupan mereka lah. Kualiti hidup mereka senang jadi. Okey. Contoh penggunaan bekas makanan mesra alam menggunakan pengangkutan awam. Okey. So benda ini adalah untuk membantu Okey. Ni bekas Bekas makanan ini akan terurai. Okey, akan terurai. Okey, tak ada, bukannya benda ini lama-lama dia masih kekal, tidak terurai, tidak mereput. Dia akan mereput benda ini Dan ini adalah penggunaan pengangkutan awam. Contohlah cikgu, ni je ke? Banyak lagi pengangkutan awam. Takkan saya nak letak semua gambar-gambar kat sini. Okey. So cukuplah satu contoh pengangkutan awam. Okey, so next. Kepentingan teknologi hijau. Tajuk terakhir kita pada malam ini Kepentingan teknologi hijau. Saya dah menggunakan 16 minit. So kata kunci 4, yang keempat, belajar. B-E-L-A-J-A-R. Belajar. Okey, seterusnya. Kepentingan teknologi hijau. Yang pertama dari segi jangan mencarut lagi. So sosial, apa itu kepentingannya? Pertama, meningkatkan kualiti hidup. Kita nak bila penciptaan benda-benda canggih yang mampu memelihara dan memulihara ini alam sekitar ini, tujuannya, kepentingannya, apa pentingnya benda itu? Apa pentingnya penciptaan teknologi hijau itu? Okey, apa pentingnya penciptaan benda-benda yang canggih ini yang mampu memelihara dan memulihara ini? Apa pentingnya? Pertama, meningkatkan kualiti hidup. Supaya kehidupan setiap orang akan rasa lebih selesa. Kualiti hidupnya makin meningkat. Meningkatkan kemudahan infrastruktur tempatan. Okey, kemudahan infrastruktur. Macam-macam infrastruktur kita ada. Elektrik, air, semua benda itu dapat ditingkatkan. Okey. Yang ketiga, meningkatkan keselesaan dan kesihatan masyarakat. Kita nak kesihatan masyarakat, kesihatan penduduk, kesihatan kawan-kawan kita. Semuanya akan makin baik. Dapat mengurangkan orang yang sakit. Semua dapat sehat-sehat, rasa selesa. Okay. Penciptaan itu kita nak. Seterusnya, meningkatkan kualiti udara. Udara kita makin tercemar. Apa salahnya kita cipta satu alat yang mampu yang kotor itu dapat disedut, dapat dikeluarkan yang bersih. Memang dalam rumah kita dah ada pelbagai produk sekarang ni untuk rumah lah, di mana menyedut yang kotor dan mengeluarkan yang bersih. Tapi itu dalam rumah aja. Luar rumah udaranya sangat teruk. So kena ada satu penciptaan yang boleh membantu itu semua. Mengurangkan peningkatan suhu. Kita panas sekarang, Allah, tak tidur malam berpeluh. Saya rekod ini berpeluh, semua berpeluh. Apa yang kita buat? Mandi pun berpeluh. Ada. So berpeluh. Kawan saya tu bersukan pun berpeluh. Memang ada bersukan takkan tak berpeluh. Berpeluh, panas suhu. Kita pas gudang ni pun panas. So kita nak mengurangkan peningkatan suhu itu. Dan yang terakhir, mengurangkan pencemaran bunyi. Allah, mak bunyi pun bising, situ bising, sini bising. So kita nak kurangkan semua itu. So dengan penciptaan teknologi hijau, banyak kan kita tengok produk-produk sekarang ni. Produk hebat tapi dia punya bising, Allah, macam helikopter turun. So kita nak cipta satu alat yang bagus, yang boleh memberi manfaat, menjaga, memelihara dan memulihara, dalam masa yang sama mengurangkan pencemaran bunyi juga. Okey. So, ni adalah contoh gambar kehidupan yang sangat ceria, suasana yang sangat bersih, udara bersih,
kehidupan meriah, mewah. Macam-macam lah kita boleh bergembira bersama keluarga dan anak berjalan. Masa ni COVID pun tak ada lagi, tak perlu pakai mask. Kehidupan yang kita impikan Okey. So kita menjaga juga bumi supaya sentiasa bersih, sentiasa dalam keadaan yang selesa dan selamat untuk generasi masa akan datang. Okey. Dan yang terakhir, kita mengurangkan kepanasan itu. Tengok suhunya sangat tinggi sekarang ni so kita nak mengurangkan. Ciptalah teknologi hijau yang boleh membantu untuk menjadikan benda-benda negatif ini kepada benda yang positif. Okey. Pencemaran tutup telinga dia. Alah bisingnya. Kereta tu lalu bunyi, alah exhaustnya menyampah kan. So ciptalah sesuatu teknologi hijau yang bila kita pasang pada kereta tu senyap, asapnya tak keluar, kereta tu sangat hebat. So membantu kita nak benda-benda yang baik macam itu. Okey, seterusnya, kepentingan teknologi hijau yang kedua, okey, dari segi ekonomi. Okey, so saya berikan terus kata kunci yang kelima, sempurna. SEMPURNA, sempurna. Okey. Ekonomi, macam saya bagi tahu, bila sebut perkataan ekonomi, kita tak lari daripada pemikiran kita keuangan, duit dan pendapatan. Benda-benda macam tu Okey, so mengurangkan kos operasi. Bila kita cipta sesuatu, kita nak kurangkan kos operasi. Tak naklah kita cipta barang tu memang dah canggih dah, teknologi hijau dah, tapi nak buatnya kosnya sangat tinggi. Tak nak juga. Kita nak mengurangkan kos itu Yang kedua, meningkatkan nilai aset dan keuntungan. Bila kita buat sesuatu itu, benda itu menjadi rebutan, menjadi keperluan pada orang. Jadi meningkatkan keuntungan kepada kita. Meningkatkan produktiviti dan kepuasan pekerja. Produktiviti pekerja buat juga rasa selesa, benda itu selamat. Jadi benda itu meningkatkan produktiviti. Orang yang buat kerja pun rasa seronok semua. Itu yang kita nak Bukannya kata kita cipta sesuatu tapi berapa ramai pekerja yang terkorban nak siapkan benda tu. Tak nak. Kita nak benda itu pekerjanya pun cantik, cul semua okey Meneroka peluang mengeksport produk hijau yang telah kita hasilkan. Bila produk kita cipta itu produk yang hebat, peluang untuk ekspor ke luar negara juga akan jadi hebat. Negara-negara lain juga akan perlu. Contohnya macam kita tengok sekarang ni lah. Contohlah, ini bukan produk hijau lah. Contohnya macam vaksin tu kan. Bila ada satu syarikat berjaya hasilkan vaksin, tengok permintaan daripada negara satu dunia. Sangat hebat. So kita cipta produk hijau, benda itu hebat dan satu dunia memerlukan produk itu, kita dapat ekspor ke semua negara. Kita memang akan jadi hebat satu Industri fotovoltaik dapat menyumbang kepada pendapatan keluaran dalam negara kasar KDNK. Fotovoltaik yang tadi. Yang mana? Lupa dah. Astaghfirullahaladzim. Fotovoltaik yang ini. Contohnya di bilik guru sekolah kita. So ini adalah produknya. Okey. Ini adalah pekerja. Maksudnya pekerja itu sangat efektif, sangat suka buat kerja. Produk hijau pun mereka sangat bagus. Produktiviti pekerja itu juga bagus. Okey, ini adalah bangunan berlian bangunan berlian di Putrajaya. Bangunan ini menjadi model contoh penggunaan teknologi hijau hampir sepenuhnya. Pada bangunan ini hampir sepenuhnya menggunakan produk teknologi hijau. Dengan elektriknya dia menggunakan daripada cahaya matahari tukar kepada elektrik. Penggunaan air penjimatannya dan sebagainya. Memang bangunan ini adalah bangunan contoh teknologi hijau di Putrajaya. Bangunan berlian contoh di Malaysia sudah ada. Okey, seterusnya, kepentingan teknologi hijau yang keempat adalah pada menjana tenaga. Apa dia? Merangkumi sumber tenaga seperti angin, air, solar dan ombak. Angin korang tahu, air korang tahu, sungai apa semua tu kan. Solar daripada cahaya matahari, dan ombak pada pantai yang bersumberkan alam semula jadi. Kita nak daripada empat sumber ini dapat memberikan kita tenaga elektrik dan tenaga-tenaga yang boleh kita gunakan.
mengurangkan kebergantungan kepada tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Kita nak kurangkan dah guna petrol, guna bahan api fosil yang lain semua. Kita nak kurangkan sebab benda itu akan habis. Kita nak gunakan benda yang takkan habis. Mempromosikan kecekapan guna tenaga negara dan selamat dan mesra pengguna. Mempromosikan kecekapan guna tenaga negara. Kecekapan kita itu kita nak promosikan kepada negara lain. Nak tunjukkan benda itu selamat dan mesra pengguna. Kita kena tunjukkan pada negara lain. Okey, ini adalah contoh alat yang dicipta yang dapat mengurangkan penggunaan bahan api yang akan habis. Dia menggunakan angin. Daripada angin ditukarkan kepada tenaga elektrik. Okay. Ini adalah pada ombak, menggunakan ombak juga dan menukarkannya kepada elektrik juga. Okey, so yang terakhir hari ini 25 minit. Laju saya yang kedua ni sebab takut lebih daripada 30 minit kesian korang sebab kita yang kedua ni 30 minit saja saya peruntukkan. Okey, so saya dah menggunakan 25 minit. So kita habiskan yang terakhir lah. Okey. Yang terakhir adalah dari segi memelihara dan memulihara alam sekitar. Macam saya bagi tahu tadi, memelihara di mana kita menjaga yang masih ada, memulihara kita perbaiki, perbetulkan yang dah rosak. Bukan maksudnya yalah yang dah rosak biarkan rosak, bukan. Kita kena betulkan, kita kena selamatkan yang dah rosak, yang masih ada kita jaga. Okey. Melindungi sumber semula jadi, kita lindungi. Okay, meningkatkan kualiti udara dan air, kita tingkatkan udara kita yang dah semakin tercemar. Ciptalah satu teknologi hijau yang boleh kembalikan kualiti udara dan air kita. Mengurangkan pembuangan bahan yang boleh dikitar semula. Mengurangkan pembuangan bahan yang boleh dikitar semula. Sekarang ni barang kita semula ke tak kita semula ke semua buang. So kita tak nak dah. Sebab tu sekarang ni kalau kita tengok ada tong sampah dah sediakan, tong sampah untuk kita semula kita asingkan. So di sekolah pun ada, korang boleh masukkan. Tapi itu masalah juga korang ni. Dan dia jelas kata ni tong untuk plastik, korang pergi letak botol. Sini tong untuk botol, korang letak kertas. Pelik-pelik lah, korang tak baca ke apa tak tahulah. Tapi benda itu tolong bantu benda itu benda yang boleh dikitar semula, kita nak kitar semula supaya dapat mengurangkan sisa domestik itu. Okey, seterusnya meningkatkan dan melindungi ekosistem dan kepelbagaian hidup. Okey, meningkatkan dan melindungi, kita nak lindung ekosistem kita dan pelbagai benda hidup, habitat binatang dan manusia, keadaan semua tu kita nak kena lindungi semuanya dan mengurangkan pelepasan gas karbon ke udara. Gas karbon adalah gas antara gas rumah hijau yang akan berkumpul di atmosfera yang akan menyebabkan pemanasan global. Akan menyebabkan pemanasan kawasan tersempat. Kawasan apa ni, typo ni? Typo, cakap typo. Mengurangkan pemanasan setempat dan sekaligus pemanasan satu dunia, global So gas karbon ni bahaya. So kita nak kurangkan. So kita nak bumi kita dijaga menjadi sangat-sangat cantik, sangat-sangat sejuk, sangat-sangat sedap mata memandang. Macam-macam lagi lah. Semua ini berlaku pada zaman saya kecil-kecil dululah. Sekarang ni susah kita nak jumpa keadaan macam ni. Tapi belum terlewat untuk kita memulihara semuanya. Kita kena pulihkan balik apa yang kita dah rosakkan supaya bumi kita kembali menjadi baik, cantik macam dulu. Okay. So amalan berkonsepkan teknologi hijau. Okay, apa amalannya? Okay, ada 4 Okay, penjimatan tenaga, praktikan penggunaan pencahayaan semula jadi. Kita buat. Okay, amalan apa yang kita boleh buat? Macam dah lama kesian korang. 29 minit. Tak apa, lebih sikit So praktikan penggunaan pencahayaan semula. Rumah kita gelap, kita buka lampu, kita dah menggunakan tenaga elektrik. Tak nak, kita tukar amalan kita. Kita cipta tingkap yang bila buka, cahaya daripada luar masuk secara automatik. Kita tak guna elektrik. Bilik kita cerah,
macam kita buka lampu. Okey. Yang kedua, tutup suis dan cabut plug peralatan elektrik yang tidak digunakan. Jangan biar elektrik berjalan. Cabut. Okey, cabut. Yang seterusnya, tetapkan suhu penyaman udara. Aircon kita minimum 24 aja. Jangan lebih daripada itu. Biasa kita terus paling rendah kita letak. So, kita perlu membantu menjaga alam sekitar. Jangan 24 saja. So, dalam gambar ini dia letak 25. Paling rendah 24. Okey. Next. Zon bebas asap rokok. Rokok juga menyebabkan pencemaran udara. So, tetapkan kawasan larangan merokok. Macam dulu saya suka. Kedai-kedai makan tak boleh hisap rokok. Banyak lagi tempat tak boleh hisap rokok. Bagus. Okey, bagus. Saya dapat bawa anak saya, isteri saya makan di kedai makan. Tak ada masalah. Kalau tak kan, kita tengah makan, selamba je duduk meja sebelah hisap rokok. Dah lah tak reti bahasa. Hembusnya asap rokok pada kita. Manusia memang macam tu. So, bagus. Saya suka tempat yang ditetapkan tempat itu larangan merokok. Rondaan dan kompaun dikeluarkan kepada perokok. Saman je. Luaskan edaran poster dan papan tanda amaran larangan merokok. Macam kedai kan. Sekarang ni tak berlaku sebab kedai pun tak boleh buka lagi. Tapi sepatutnya benda ni saya sokong diteruskan. Okey. Amalan berkonsepkan seterusnya adalah perolehan produk hijau. Utamakan penggunaan bahan mesra alam. Amalkan pembelian bahan kimia biodegradasi untuk perbersihan dan penyelenggaraan. Produk pembersihan tapi menggunakan konsep biodegradasi. Okey. Menggunakan kertas kita semula dan menggalakkan penggunaan kereta hybrid. So, ini adalah contoh produk pembersihan yang menggunakan biodegradasi tadi. Kita seeloknya menggunakannya. Dan ini adalah kereta hybrid tadi. Saya cakap tadi menggunakan dua sistem. Okey. Dan seterusnya adalah pengangkutan. Amalkan penggunaan pengangkutan awam atau perkongsian kenderaan. Berkongsilah. Menggunakan perkhidmatan park and ride untuk mengurangkan kesesakan jalan raya. Cikgu, apa tu park and ride? Kalau kat KL banyak. Apa itu? Di mana orang nak pergi kerja, dia bawa kereta, dia tak pergi terus ke tempat kerja, kereta jam. Dia akan pergi ke tempat ada LRT ke apa semua. Di sana disediakan tempat parking. So, mereka parking kereta di sana. Mereka menggunakan LRT. Ini contoh gambar. Parking, tempat parking disediakan dan mereka menggunakan LRT untuk ke tempat kerja dan ke mana sahaja. So, dapat mengurangkan pencemaran udara. Okey, dan seterusnya penggunaan basikal. Tengok ni zaman dahulu Zaman dahulu ramai menaiki basikal. Saya dulu pernah pergi sekolah naik basikal. Sekarang ni ada macam ni, tak boleh. Sebab kita di Pasir Gudang, jalan raya sangat berbahaya. Lori besar-besar, kalau korang bawa basikal macam ni, saya rasa dah lama penyek kena pijak dengan lori. Okey, so bahaya kita. Benda ini tak berlaku pada anda, tapi berlaku pada saya. Okey, so maka dengan itu kita tamatlah bab 10. Okey. Aduh, lajunya saya sebab saya nak kejar. Dah 33 minit tu saya nak kejar. Kesian korang masa. Okey, so saya tamatkan kelas hari ini dengan kata kunci yang ke-6, iaitu sikap. S-I-K-A-P, sikap. Okey, so tak nak panjang lagi, tak nak lebih 35 minit. So saya tamatkan video kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye-bye.